Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam bahagia, salam di alam maya. Apa khabar mi? Doa saya anda sihat. Saudara HSMD. Nama tak ada tahu siapa nama, siapa HSMD. Tok Husin apa khabar? Semoga sihat. Saudara Arsyad. Hari ini hari Minggu saudara ya. Saudara Pat, saudara MYR, Lemongrass pun ada saudara. Saudara alias Muhammad, Lemongrass tu serai tak? Saudara Zulngah, so Azamaham, saudara Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabar aku? Semoga sihat. Saudara Abdul Hamid, saudara Novela, saudara Nafsiah, saudara Abu Seman Hashim, saudara Jamil, saudara Muhammad Razi, Waalaikumsalam, saudara Saleh Musa, saudara Madam K, saudara Yang Maya, itu juga Puan Nuraini Adnan, saudara Abu Seman Hashim, apa khabar? Agar anda sihat walafiat. Puan Selamah Yusof, Kuala Pilah mendung dan berjerubu katanya. Tempat lain tak tahulah. Tempat saya ni masih lagi cuaca nampak terang tapi tak ada matahari. Jerubu. Memanglah sekarang ni suasana tidak begitu sihat untuk kita berada di luar rumah. Saudara Abu Seman Hashim, saudara Megat, saudara Branch Lobby. Jadi Puan Selamah duduk rumah ajalah, dalam rumah. Saudara Azari Tok Kaya, Puan Rosna Hashim, saudara Rahmat Dullah, saudara Ismail Ani. Saya minta kalau boleh lah untuk demi kebaikan kesihatan anda, usia-usia yang sesenja-senja macam saya ni, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, eloklah duduk di rumah, tempat teduh. Jangan kita berada di luar kawasan, saudara. Kerana dah tua-tua begini, kalau jerubu tu masuk dalam pernafasan kita, dia terus masuk ke paru-paru. Itu yang sakit selalu tu. Saudara Nuraini, saudara Zaimaran, Puan Jawiyah, Juragan Gemilang, apa khabar sahabat? Selamat petang. Saudara Abdul Malik tadi, selamat petang. Salam Madani. Petang ini kita bercerita sikit tentang gift door. Pemberian. Sebab hari ini musim orang kahwin, saudara Raja Kamal Raja Bazian. Bukan musim orang kahwin, tapi selalunya sekarang tidak lagi tunggu musim cuti sekolah. Dulu kalau nak ada majlis perkahwinan, majlis mempelai, selalunya diadakan musim cuti persekolahan. Kalau di kampung bila mempelai tu sebab panggil kenduri kendara. Yang kenduri tu 1 hari saja, yang kendara tu yang 3-4 hari. Kalau saudara kita yang berada di Kuala Lumpur, yang tinggal di Pulau Pinang, di Johor, saudara, bila keluarga kita mau mengadakan majlis perkahwinan, selalunya saudara mara akan pulang. Mereka pulang lebih awal sehari sebelum majlis dan berada di kampung 2-3 hari. Itu dia kendaranya saudara. Kenduri kendara. Ya saudara Ramli Karim. Semoga sihat saudara. Jadi bila kita berada dalam suasana begitu, itu dipanggil kenduri kendara. Yang kenduri hari mempelai. Kendara ni sehari sebelum tu selalunya kita makan nasi berlaukkan umbut, umbut kelapa. Sekarang ni umbut kelapa susah nak cari sekarang, mungkin umbut kelapa sawit lah nampaknya. Saudara Ismail Muhammad daripada ikan bakar di saudara Ismail tulislah, saudara Ismail nama kedai saudara, boleh saya bacakan sekali. Mungkin saudara Ismail dah kaya gemaknya saudara. Ya, saudara Azlin Abdullah daripada Tangkak katanya panas ya. Mek Najimi, Salam Binjai, saudara Tepias, saudara Puan Selamah Yusof di Negeri Sembilan dipanggil bergolek. Bergolek ya. Tapi selalu Negeri Sembilan tu waktu kalau belah-belah Johor ataupun Negeri Sembilan tu, bila memotong lembu atau kambing dia membantai. Tak gitu Puan Selamah. Negeri Sembilan membantai. Saudara Ismail Muhammad, disantai ikan bakar gombak. Itu macam itulah saudara, apa salahnya? Supaya saya boleh mewawarkan kedai saudara. Teman-teman kita tak ada apa-apa petang-petang rasa nak makan, bawalah keluarga. Makan disantai ikan bakar, digombak saudara, ikannya fresh. Makan seafood, ada ketab, ada sotong, ada ikan bakar. Sedap saudara, tapi saya tak pergi lagi. Saudara Hasnawiyawi, Puan Puzayah Ismail, selamat petang saudara. Jadi bila kita di kampung dululah, musim-musim kalau nak kahwin tu, ramailah kita lihat saudara mara yang datang.
Itulah seronoknya, itulah kendaranya saudara. Bila berkumpul, tidur, bergolek saudara. Tak ada bilik. Bergelempang masa tidur di ruang tengah, ataupun dia panggil di rumah bahagian tengah lah saudara. Tak ada bilik. Pagi-pagi besok sama-sama carilah kuih lempeng, ubi kayu, makan. Selalunya makan nasi lemak. Selepas itu keesokan harinya barulah ada majlis mempelai. Seronoklah dulu saudara kalau majlis perkahwinan diadakan di kampung. Saya rindu suasana begitu. Saudara Azhar Hashim, sekarang ni tak ada dah saudara. Kebanyakan majlis mempelai diadakan di hotel-hotel, di dewan-dewan. Tidak lagi macam dulu. Dulu kita ada balai, dirikan balai tu daripada buluh. Kemudian carilah atap rumbia ke, maka ada atap, balai, terbuka saudara. Kemudian ada kalanya kita gunakan bangku sekolah. Maka anak-anak kecil ni diupahlah. Bagi seorang 20 sen ke 50 sen. Mereka pergi tukang angkut bangku dan meja dari sekolah. Tapi selalunya meja tak pakai, bangku. Sebab meja tu kita gunakan papan. Letak papan, kita buat macam meja lah. Kena cari alas. Alasnya tu kertas putih. Kampung saya kita panggil kertas bacuk. Tempat orang main mahjong, saudara. Ya Azhar Tok Kaya. Itu di kenduri kendara di kampung. Selepas saja majlis hari itu, malam tu ada macam-macam lah. Ada majlis menyembah. Saudara tahu tak majlis menyembah? Majlis menyembah itu kedua-dua pasangan suami isteri, pengantin yang baru kahwin tu saudara. Dia duduk atas pelamin, maka kaum kerabat, saudara-saudara akan datang berkenal-kenalan untuk bersalam. Jadi adalah tukang hebahnya memperkenalkan. Ini Pak Lang, belah mak. Ini Pak Ngah, abang bapak kamu. Jadi pengantin lelaki pun tahulah. Ataupun pengantin perempuan tu tahulah. Inilah kaum kerabat yang mereka sudah pun menjadi sebahagian daripada keluarganya. Ya, saudara Osman Hashim. Begitulah murninya, saudara, budaya kita seronok, saudara, bila majlis kahwin di kampung. Tapi semua itu sudah tak ada. Di kampung pun sekarang ni, saya lihat kawan-kawan saya, bila mereka mengadakan majlis mempelai, tidak lagi di rumah, tapi sebalik cari dewan. Jadi artinya budaya kita semakin pupus. Saudara Ismail, itu keadaan yang saya lihat. Saudara Uikok, saudara Melur Marzuki, saudara Anak Jeram. Mungkin ada, tempat-tempat lain mungkin ada, tapi kampung saya jarang lah saudara. Yang saya tahu, kalau di kampung saya ada majlis kahwin, mereka mengadakan cari dewan di Setiawan, dewan sekolah. Dan sekarang ni tak ada pula bertunggu cuti sekolah. Asalkan hari Sabtu, ataupun hari Minggu, ataupun hari cuti umum. Itulah kedua ibu bapa, keluarga menganjurkan majlis mempelai. Dan bila majlis mempelai ni tak ada lagi kendaranya dah. Sudah tiada kendara saya. Saudara Abu Seman dia kata zaman-zaman dulu kalau jam 4.30 petang ada gondang, gondang silat. Sekarang dah tak ada, memang tak ada lah sekarang saya. Silat-silat tak ada lah. Silat tu silat pulut. Dia panggil silat pulut lah saudara. Selalunya anak-anak muda yang menyertai seni silat ni, mereka akan memperlihatkan cara bersilat. Tetapi itu siang, malam tu acara menyembah. Saya paling suka tengok acara menyembah. Kerana waktu itu setiap hari keluarga akan diperkenalkan. Dan kalau menyembah tu yang yang datang selalunya menghulurkan wang. Tak banyaklah, ada RM1, ada RM5. Kalau daripada Kuala Lumpur ataupun daripada Pulau Pinang, dari Ipoh dan sebagainya, bagi RM10. Jadi banyak juga itu wang itu adalah untuk dihadiahkan kepada pasangan pengantin. Bukan untuk belanja kenduri saudara, tidak. Itu untuk mereka berbulan madu. Begitulah seronoknya saudara ya. Saudara Safi Abdul malam berinai itu malam pertama. Malam kendara tu. Malam berinai selalunya pengantin perempuan, lelaki tak ada. Selalunya di kampung saya pun tak ada. Kalau pengantin lelaki tak ada berinai. Malam berinai selalunya untuk pasangan perempuan. Kalau pengantin itu perempuan, maka malam berinai. Pun seronok juga. Di kampung saya main hadrah. Saudara Johnny Hamzah, kita main rebana lah, kita panggil hadrah. Saya juga menganggotai kumpulan hadrah, tapi dah lupa dah lagu-lagu. Lagu-lagunya itu memuji kebesaran Allah, melahirkan kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Ada pula lagu lekun namanya, Saudara Dalan Yusof.
Buat kat rumah, anak saudara mara, dah tak rajin nak tolong, kena buat kat dewan. Siap duit je, senang, kata dalam esok. Benar lah saudara. Mungkin itulah sebabnya, kita tidak lagi memikirkan soal ukhuwah tu. Saya melihat bagaimana budaya kita itu menjalin ukhuwah. Ukhuwah persahabatan kekeluargaan. Dia bukan soal kita kecil besar perkahwinan. Kalau besar, selalunya sembelih lembu. Kalau tak ada pun, dulu kampung saya tu cari lembu di Taiping. Saudara Hafiz Azhara. Ataupun di kampung saya, ikan saja saudara. Macamnya. Tapi tak adalah ikan kembung saudara. Jauh sekali lah kalau kita ikan cencaru. Itu kalau ikan cencaru atau ikan kembung, koman sangatlah kena itu saudara. Tapi sekurang-kurangnya ikan merah ataupun ikan jenahak. Yang dibuat kari. Kemudian goreng. Dan sayurnya adalah sayur umbut kelapa. Sedap saudara. Samping itu ada pula dia punya timun campur dengan kentang yang rebus sedikit tu. Dia panggil apa nama? Kita Allah, rencah-rencahnya itulah saudara. Acar buah. Saudara. Saudara Hashim Alias, apa khabar saudara? Semoga saya sihat di Melaka saudara. Saudara Waksu dari Larut Perak. Di Kuala Lumpur sekarang saudara, saya tak ada nampak lagi. Dulu-dulu, saya ingat sekitar tahun 70-an, tahun 80-an dulu ada. Kalau itu selalunya perkahwinan diadakan di Keramat. Kalau di Keramat, di Selayang, masih lagi diadakan di rumah. Ya saudara Waksu. Tapi sekarang tak ada. Sama ada di Keramat ke, di Selayang ke, ataupun dia malahan kalau jalan Kelang Lama pun sekarang ni ada dewan-dewan yang disediakan. Jadi, majlis hanya sekadar macam majlis official. Berbeza dulu kalau kita majlis perkahwinan tu seronoknya. Seronoknya bukan apa sahaja, kita melabun. Sambil duduk motong-motong daging tu ke, ataupun sambil masak-masak. Tolong gotong royong sahaja. Tapi adalah seorang tu tukang masak. Itu mesti dialah mengetuai segalanya. Saudara Ismail Jeffrey, Junid Hamzah. Dia tukang masak ni dia akan bagi tahu. Masukkan beras, lepas tu masukkan minyak sedikit dan tumis dan sebagainya, macam-macam lah. Dulu. Sekarang tak ada saudara. Sekarang semua pakai catering. Dan kalau zaman di kampung dulu, seminggu sebelum nak diadakan majlis tu dah ada mesyuarat. Ya saudara Rahmat Ismail, kalau di Melaka, saya ingat saya pernah bertandang. Bapa saudara saya dia kahwin dengan orang Masjid Tanah di Melaka. Saya hadir 3 hari sebelum majlis perkahwinan diadakan Kak Long. Ingat lagi Kak Long saya kahwin masa tu. Pergi bertandang di rumah Allahyarham bapa saudara saya di Masjid Tanah, Kampung Solok Duku. Saya pergi, saya lihat ada orang tua, dia dipanggil bapak. Barulah saya tahu dia rupanya di Melaka tu semua aturan majlis perkahwinan diserah bulat-bulat dari tuan rumah kepada bapak. Tuan rumah tak boleh cakap apa. Dengar saja. Jadi bapa akan mengatur. Kamu jaga hidangan. Kau ni jaga ni. Jaga yang ni, jaga masak-masak ya. Yang ini angkat hidang ya. Yang ni basuh pinggan ya. Saudara Sapi Abdul. Grup rewang dapat duit, dapat rokok. Ni rewang itu saya rasa mungkin lah. Dia tukang angkat hidangan dan sebagainya. Tapi majlis itu diserahkan pada bapa. Begitu juga kalau orang datang. Kalau tetamu datang. Di Melaka saudara. Tak ada di kampung saya. Di kampung saya tak ada. Di Melaka dia satu buku. Bapak ni akan duduk. Dia duduk dekat satu meja tu. Ada kursi untuk dia. Dia duduk. Ada satu balang kaca. Semua datang tu kena register. Katalah Mak Rin. Mak Rin datang. Tulis situ RM50 masuk. Dan semua wang-wang yang diberikan itu tertulis dalam nota buku. Ada yang bagi beras, tulis beras. Kalau bagi ikan, tulis ikan. Kalau bagi lembu, tulis lembu. Bila saya berbual-bual dengan bapa saudara, saya suka berbual. Dia kata, ini semua ni, pengantin besok ni, bila ada majlis ni, kena bayar ni. Artinya, itu dipanggil budaya menanam. Di Melaka lah saya tahu. Waktu, pernah tak makan kerabu umbut bayas? Umbut bayas saya tak pernah makan. Tapi yang saya biasa makan, masak lemak kerabu. Itu di Melaka, saudara. Dan tuan rumah, dia cuma menyediakan duduk diam je lah. Pelamin, ada pemuda hiaskan. Ada putri-putri, anak-anak muda, gadis-gadis. Mereka akan menganyam bunga-bungaan, cantik. Dan rupanya, saudara, mungkin anda tak tahu. Ini saya tak tahu, katanya adatnya begitu.
Di Masjid Tanah lah, bila sepupu saya kahwin tu, pengantin tak boleh makan macam kita makan, ada hidangan pengantin. Wah, ada ayam, golek, saudara, ada udang besar-besar. Bila saya menghadiri jemputan perkahwinan sepupu saya tu di Masjid Tanah Melaka, pengantin duduk bersanding, orang makan depan. Hidangan pengantin. Keluarga lelaki, keluarga perempuan duduk sekali makan. Pengantin tak boleh makan apa pun, tengok saja. Ayam golek ke, makan yang sedap-sedap. Itu mungkin budayanya sebegitu saja. Jadi pengantin ni dapat melihatlah. Ini keluarga belah lelaki, keluarga belah perempuan, bermesra-mesraan. Saudara Eddie Tahir, bapak pengantin sekarang modified. Baju Melayu dari 3 poket jadi 5 poket. Collect duit salam. Dia salam apa? Salam, dia panggil salam kaut, saudara. Eddie Tahir. Roti Kaya, apa khabar sahabat? Lama tak jumpa Roti Kaya. Datanglah rumah. Lama tak jumpa, rindu juga. Roti Kaya ni sahabat saya. Dia mengasaskan jadi tuber lama. Datanglah sesekali. Abang rindu pada adik-adik. Dia, saudara, Safiak Abdul, pengantin tak selera dah waktu tu. Mungkinlah gamaknya Safiak Abdul. Puan Safiak Abdul, dia kata pengantin waktu tak selera nak makan. Dia selera lain gamaknya, saudara. Ya, Cik Nolia. Begitulah di Melaka. Kalau di Kedah pula, saudara, dia ada kenduri-kendara juga. Jadi 3 hari atau 4 hari sebelum nak ajar mempelai, maka diadakan mesyuarat antara pemuda, pemudi dan juga orang dewasa mengatur kerja. Tapi yang seronoknya di Kedah tu, saudara, belah pagi dia panggil menyorok. Saya ingatkan apa benda menyorok tu. Ingatkan menyorok tu menyorok balik rumah ke, menyorok balik bangsa ke. Rupanya tidak, saudara. Menyorok itu artinya makan pagi. Sebelum mengangkat hidangan, so tukang masak akan menyediakan makanan untuk pekerja-pekerja ataupun petugas-petugas yang angkat makanan, yang basuh pinggan, tukang masak. Mereka ini menyorok dulu. Itu panggil menyorok. Saudara Ramlah Hamid, pengantin makan dalam bilik ditemani Mak Andam. Tak ada. Saudara Ramlah Hamid, tak tahulah anda macam mana. Tak ada. Mana ada pengantin makan dalam bilik dengan Mak Andam. Mak Andam menghiaskan wajah-wajah pengantin supaya lawa, supaya cantik. Dan malamnya pula, saudara. Ini selalunya kalau di Kedah belah utara, dia panggil menyorok. Menyorok tu biasa-biasa saja, saudara. Yang paling orang suka dulu dipanggil gulai batang pisang. Saya rasa pelik. Rupanya betul, saudara. Umput pisang sebenarnya, bukan batang pisang. Umput pisang. Dijadikan kari, masak kari daging. Sedap, saudara. Itu di belah utara, di belah Kedah, saudara. Di Melaka tu yang saya katakan, ini pengantin boleh berdiri, tengok saja kaum keluarga yang bertandang yang datang makan. Di luar rumah, di bangsa-bangsa penuhlah kaum kerabat yang datang. Saudara ditanya, mana nak selera? Pengantin ingat makan supper dan sahur saja. Kan nakal lah. Saudara Muhammad Hafiz. Di Melaka dan juga di Kedah. Malamnya pula, saudara, kalau di Melaka, dia memang seronok lah, saudara. Iaitu pesta dondang sayang. Dia panggil Cak Kuncak. Jangan ingat saya tak tahu, saudara. Orang kata jauh perjalanan, banyak pengalaman. Bila saya pergi ke Melaka tu, itulah Cak Kuncak. Dia tak banyak pun petugas macam kugiran. Kalau orang tu berada, mungkin dia ada tempah lah pasukan kugiran, pancaragam. Tapi kalau orang biasa-biasanya, satu biola, satu gendang, satu gong, dan mikrofon menyanyi lagu Dondang Sayang. 2-3 kucing berlari, bersaut-sautan. Selalunya dari Cak Kuncak itulah perkenalan antara gadis dan teruna yang ada kalanya sampai ke jenjang pelamin, saudara. Seronok, saudara. Tak ada kasut pun, saudara. Berdebu kaki tu, berjoget. Neng 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 neng. Aduh, seronok. Lagu joget itu Cak Kuncak. Itu kalau di Melaka, saudara. Sementara kalau di belah utara pula, mereka suka pada Ghazal. Ghazal ni lah, Ghazal Parti yang popular dulu adalah Ghazal Parti daripada Kepala Batas. Ghazal Parti ini adalah permainan lagu-lagu yang muziknya ala Timur Tengah. Pemain-pemainnya mesti pakai dia punya tarbus. Dan ada 2 penari. Penari itu sebenarnya bukan perempuan, pondan, Cik Pon. John Kelabu, setalam 4 orang makan bawah pokok. Dia bawa bangsal. Dan hidangannya selalunya waktu makan tengah hari pakai talam.
Dia tak ada macam sekarang ni catering saudara. Jadi itu ceritanya. Saudara Meranom, di Terengganu acar umbuk kelapa. Acar umbut bukan umbut kelapa dengan gulai kuning umbut kelapa. Saya tak pernah makan lagi saudara Meranom. Di Terengganu saya pernah hadir satu majlis perkahwinan tapi biasa-biasa saudara. Dia adakan di Dewan. Saudara Berdin Pasarat, semasa saya menetap di Taman Putera Damai, kami masih mengekalkan tradisi iaitu berkampung, masak, gotong royong, rewang. Saudara di Taman Putera Damai. Saudara Yati main sorok-sorok tu, Kelantan kata main musuk, main zaman kanak-kanak. Ini cerita orang kahwin ni, Puan Nurhayati, bukan cerita anak-anak dah besar. Ya, Supar Roslan, Puan Hasna, Cik Nolia. Papa Hafiz, Kugiran, kumpulan gitar rancak. Betul. Pancaraga, Kugiran. Itu bagi kalau orang yang ada-ada. Orang yang bukan kaling-kaling, malamnya adalah Kugiran. Kalau di kampung saya tu dulu adalah ada kalanya menjemput Gazal Pati daripada Kepala Batas. Tapi selalunya kalau ada Kugiran dulu, antara Kugiran yang selalu datang dulu ada Zurah, M. Syarif dan juga penyanyinya M. Daud Kilau. Itu malamnya. Sebelah malam ada itu, sebelah malam majlis perkahwinan sambil-sambil itu waktu menyembah pun dijalankan, dilaksanakan dan bertingkah-lingkah lah. Ada yang main Kugiran, berhenti Kugiran, kita main rebana. Saya ingat lagi, adalah pukulan rebana tu saya masih ingat. Lagu tak teringat lagi dah saudara. Berharap pengantin dan pelalunya pengantin selalunya bersanding jam 2 petang. Jam 2 petang, lepas tu dia bersanding bukan dalam rumah, di luar saudara. Guna baru masuk ke dalam. Di luar rumah tu sebab anak muda akan memperlihatkan seni silatnya. Begitu juga ada setengah tempat tu dia panggil apa? Tarian dabus. Dabus ni anak gadis yang ada juga seni membela diri, kalangan anak-anak gadis. Itulah gambaran seronoknya majlis mempelai di kampung. Tapi sekarang semua itu semakin pupus. Hari ini saya ada 2-3 tempat saya pergi, teman-teman saya mengadakan majlis mempelai anaknya. Hari ini ada di dewan-dewan. Dan kita makan pun saudara, tak adalah hidangannya, cuma kita ambil sendiri. Buffet macam di hotel-hotel. Makanan sama saja. Rumah sahabat saya ni buffetnya begitu. Nasi berani, nasi minyak. Yang sebelah lagi dah pergi satu rumah lagi tu sama juga. Kalau pergi satu rumah lagi pun sama je makanannya. Tapi di kampung saya lain saudara. Acarnya lain, kuahnya lain. Dan dulu kalau di kampung kita panggil nasi minyak. Ataupun selepas itu sekitar tahun 80-an, penghujung 80-an, dia panggil nasi hujan panas. Dia macam nasi minyak juga. Sebab itu dulu mereka makan nasi minyak tak ngajak ke? Secara Rabudin Pasarat, catering memerlukan belanja yang besar. Sekurang-kurangnya RM8 ke RM9 satu kepala. Bukanlah sekarang tak ada RM8 Rabudin. Paling murah pun RM15. Bayangkanlah, sebab itu berdaeh lah. Kalau kampung saya panggil berdaeh pengantin ni. Nak cari wang untuk acara mempelai. Dan memanglah adalah kawan-kawan yang datang tu bagi wang sedikit. Tetapi tak banyak mana pun saudara. Perkahwinan itu bukan untuk mencari keberuntungan, tetapi adalah untuk memberitahu bahawa anaknya sudah pun mendirikan rumah tangga. Dan saya memegang prinsip gini saudara. Bila ada majlis perkahwinan itu, mana keluarga itu menyambut anggota baru dalam keluarganya. Sebab itu bila saya terima jemputan kawan-kawan, saya selalu cakap tahniah, dapat keluarga baru. Dan mau didoakan agar mereka kekal sehingga ke jannah. Cuma bila saya bercakap soal majlis perkahwinan itu saudara, hari inilah, untuk saat ini, zaman moden ini, ada juga pemberian door gift. Dulu dia tak ada door gift, dulu dia panggil bagi telur pengantin. Memang nasi ni telur yang disulam dengan bunga. Kadang-kadang tu ada pula ini pulut kuning. Saudara Meranom, Terengganu dulu bersanding sebelah malam, kenduri makan nasi dagang, telur bungkus dalam tisu, buah tangan pulut kukus katanya dia. Tapi dululah, sekarang dah tak ada dah rasanya. Jadi dulu tu adalah di telur tu diwarna putih, ada yang warna kuning, warna hijau, sesuai dengan anyaman bunganya. Dulu anak-anak gadis lah dulu yang duduk seminggu, saya katakan kenduri kendara tu, yang terkendara tu anak-anak gadis kampung dekat berkumpul. Sebab itu majlis perkahwinan diadakan musim cuti sekolah, masing-masing cuti. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni dah. Cuma saya tadi bila pergi
2-3 majlis tu, saya dapat door gift. Door gift tu adalah pemberian. Macam-macam lah. Saya nilai, tetapi akhirnya door gift ni saudara, tak ke mana pun. Kalau nak sepatutnya, kalau dulu telur, okey lah juga saya. Tapi sekarang ni macam-macam. Tapi saya lihat, saya timbang dan saya lihat di kedai-kedai, di supermarket, harganya mahal. Adanya RM5, ada RM10. Terpulang pada kemampuan keluarga itu, saudara. Saudara. Jadi saya merasakan sekarang ni banyak cenderamata ataupun door gift, cenderahati yang disediakan oleh keluarga yang menganjurkan mempelai, saudara. Dan kebanyakannya bukannya dibuat, bukan dianyam, dibeli. Dibeli daripada, kalau tak silap saya, dekat selalunya yang popular dekat Jalan Masjid India, dekat semua house. Cuba bayangkan, saudara, ini kita fikir soal ekonomi. Soal kita nak mencari jalan bagaimana untuk mempertingkatkan ekonomi kita, saudara. Saudara, jadi kalaulah door gift itu kita bagi, balik rumah kadang-kadang orang buang aja, tak ada apa, tak pakai pun. Setengah tu kalau ada macam mangkuk sikit tu, orang jadikan itu sebagai tempat buat burukuk. Tak ada apa-apa pun, saudara, ataupun bertak pensil. Tapi itu kadang, tapi harganya bukan murah, saudara. RM5, RM10. Cuba bayangkanlah, saudara. Cuba kita bayangkanlah. Kalau dalam satu majlis tu, jemputan apa semua, 500 orang. Ini untuk teman-teman yang menganjurkan majlis perkahwinan anak mereka di dewan-dewan ataupun di hotel, saudara. Mahal belanjanya, saudara. Mahal, bukan murah, saudara. Dan kadang-kadang mereka rasa malu kalau bagi telur saja. Bagi saya itu bukan ukurannya. Tapi keluarga tu rasa segan, malu kalau pemberian door gift ataupun cenderahati tu murah-murah. Tapi mereka akan cari mahal. Selalu mereka akan cari di semua house. Cuba saya bayangkan kalau satu tu harga tak sama mahal, RM4 sudahlah, saudara. Kalau RM4, kalau untuk jemputan 500, itu saja belanjanya dah RM2,000, saudara. Jangan selalu fikirkan satu rumah. Fikirkan pula kalau ada lebih kurang dalam satu kawasan daerah lah katakan ya, saudara. Dia adakan lebih kurang 100 majlis. Untuk satu tahun 100 majlis katakan ya, dalam 3-4 bulan dah ada 100. Retinya dah ada lebih kurang lebih kurang dalam 20,000, saudara. 200,000. Kalau 200,000, retinya kalau kutip pula selama setahun apa semua tu, jumlahnya berjuta, saudara. Apa kata kalau kita adakan satu macam koperasi. Sekarang kenduri sekarang betul, saudara Maranom. Sekurang-kurangnya nak ada mesti 20,000. Kalau satu rumah tu 20,000, kalau dalam satu kawasan perumahan, saudara, katalah dia buat 10. Kalau 20,000, kalau 10 dah 200,000. Itu kalau dalam tempoh sebulan. Sebab sekarang ni majlis perkahwinan tidak diadakan cuma cuti sekolah. Sekarang ni bersilih ganti. Minggu ni rumah A, minggu depan rumah B. Tapi bukan di rumah, di dewan. Jadi kalau dari segi scale of ekonominya, saya kata kalau kita boleh berfikir cara ni, konon-kononnya campaign buy Muslim foods. Sekarang ni musim zaman-zaman kita menantang, marah sangat kita dengan Israel apa semua tu. Kita tak mahu lagi beli barang-barang produk-produk dia orang. Kita cari produk-produk kita. Kenapa tidak kita adakan sendiri? Mungkin anyaman yang cantik-cantik, mungkin di kawasan desa. Ini bolehlah bincang dengan Kementerian Pembangunan, Kementerian Desa dan Luar Bandar. Ada dia punya koperasinya. Sekarang kalau bolehlah, saya rasa itu kita jadikan sebagai tempat untuk membeli. Bayang saudara, besar. Akhirnya ada keberuntungan yang agak besar. Itu kalau bagi mereka yang nak mengadakan majlis. Saudara Azli. Saya rasa kadang-kadang majlis perkahwinan itu juga boleh dijadikan sumber ekonomi. Iaitu hanya untuk door gift saja, saudara. Telur pun sekarang katalah 30 sen sebutir. Tapi dia punya bekas tu dianyam cantik-cantik. Tak adalah mahal-mahal. Tapi kalau nak buat yang mahal-mahal tu pun boleh jadikan bentuk perniagaan. Kalau RM4 satu ataupun RM5. Kalau semua house tu lebih mahal dari itu lagi. Ada yang murah 30 sen, 50 sen. Tapi selalunya kalau 30 sen, 50 sen orang tak ambil pun. Secara Maranom, saya bersetuju dengan pandangan. Sekarang untuk majlis perkahwinan sekurang-kurangnya 20,000. Berdaeh lah calon pengantin nak cari. Itu yang kadang-kadang kita tengok dalam filem Seniman Bujang Lapuk tu. Diintai dalam bilik tu.
Ceraikan aku, ceraikan aku. Itulah dulu masa aku mau kahwin sama kamu, waktu aku pinang kamu, mak bapak kamu meletakkan harga yang tinggi. Waktu itu aku tak ada duit, aku pinjam duit ceti. Sekarang teng, anak berderit, utang tak habis lagi saudara. Ini sebenarnya sindiran Allahyarham P. Ramlee terhadap masyarakat kita. Yang kadang-kadang bila anak nak kahwin tu letak harga yang bukan-bukan saudara. Yang bukan-bukan. 10,000 hantaran. Ada yang 100,000. Ada pula dia punya birthday. Kalau tarikh lahirnya 10,000. Kalau 20,000. Aduh. Anaknya kalau keluar dapat diploma, harga lain. Kalau degree, mestilah puluhan ribu. Kalau doktor, insinyur, arkitek, tinggi. Jadi mana nak cari duit? Sedangkan anak-anak muda yang baru nak mendirikan rumah tangga mereka mau memulakan penghidupan. Tak sepatutnya kita taxkan mereka, kita letakkan harga yang tinggi untuk mereka mendirikan rumah tangga. Jadi kesan daripada terlalu mahal, majlis perkahwinan, hantaran dan sebagainya, maka ramailah anak dara tua. Ya, saudara Marano, betul, cerita P. Ramlee itu banyak pengajaran. Benar saudara, sebab dia menyindir kita, hantaran tinggi. Kemudian mestilah cincin belian. Lain kali aku ada 2 cincin tau. Cincin apa? Cincin swasta. Ini gambarannya, saudara Ramlah Hamid. Sarang telur dibuat dengan daun kelapa cantik. Kalau kita kreatif, artinya kita dapat menjimatkan. Itu saya katakan, kadang-kadang saya rindu untuk menghadiri majlis perkahwinan, majlis mempelai di kawasan desa. Memanglah nak pergi jauh, tapi saya rindukan suasana begitu. Sebab yang seronoknya tu sekarang benar saudara, bukan majlis mempelai. Yang seronoknya adalah majlis kendara tu. Dulu dalam bahasa kita panggil kenduri kendara. Nasi minyak. Nasi minyak tu hanya disediakan pada hari majlis mempelai. Tapi sehari sebelum tu, tapi sekarang ni saudara Marano, orang muda pula sekarang ni suka ikut trend artis. Nak ikut trend artis buat apa? Tak maaf, warga teman-teman dalam dunia artis jangan marah dengan saya. Sebab trend artis ni begitulah, perkahwinan dihebahkan. Hadiahnya banglo lah, cincin 100,000, hantaran 100,000, 50,000. Tapi rumah tangga itu hanya berkekalan sekadar setahun 2 tahun. Lepas itu, dulu aku pinang kamu, mak bapak kamu letak harga yang tinggi sebab kamu artis. Aku tak ada duit, aku pinjam duit Along. Sekarang macam mana? Itu ceritanya saudara. Saudara Hamid, cari tarikh lahir 1 bulan. Mungkin kecil hantaran kot. Itu kalau ada pasangan kasih tu, carilah tarikh lahirnya 1 bulan. Belum tahu lagi saya. Dia cari 1 bulan, dia tak kata 1 bulan, dia kata 1 bulan 12. Bermakna 12,000. Zaman sekarang. Jadi sebenarnya, Saudara Azmi Segamat, saya bersetuju pandangan anda. Kita harus mengadakan majlis seadanya. Sekarang ni, kalau nak buat kenduri dekat Dewan, sewa Dewan dia 4,000. Kemudian perhiasannya saudara. Dan mejanya, dengan dia punya lapik mejanya. Kemudian dengan pelamin pula tu. Nak pakainya setengah jam, 1 jam je saudara. Kadang-kadang saya pergi majlis perkahwinan, saya tengok, cantiknya, hebat. Hebat dia punya pelaminnya. Tapi digunakan 2-3 jam je. Nilai pelamin itu 3,000, 4,000, 5,000, 10,000. It's a waste of money. Atau satu pembaziran saudara. Memulakan penghidupan dalam rumah tangga dengan melakukan pembaziran. Itu yang rasanya tak lama tu. Buat orang kampung dulu tak ada masalah saudara. Dia punya pelamin tak daripada daun kelapa. Adalah yang merelit-merelit daun tu saudara, kertas tu pusing-pusing. Dan di halaman rumah, kursi tu letak 2, lapik dengan kain saja. Bersilat. Kan seronok, ada main gendang, orang tengok. Sekarang tak ada dah saudara benda tu. Kemudian itu dalam dewan tu saudara, hiasan dewan. Dewan saja 4,000. Ataupun ada yang 3,000, ada 5,000. Kalau ada hotel lagi lah saudara. Kemudian bagaimana dengan pelaminnya? Bagaimana pula dengan makanan? Satu kepala dia charge RM15 ataupun RM20. Kalau jemputan tu 1,000 orang, RM20,000. Dan makanan tu saudara, makanan buffet. Ambil sikit saja. Sikit. Allah. Kalau kita kata makan nasi campur dekat kedai Kak Yang tu, rasanya dalam RM8, RM9 saudara.
Sebab ada orang tak makan daging, ada orang tak makan kambing, ada orang makan ikan. Itu keadaan saja, makanan tu ala kadar saja. Tapi kita membazir. Sebab itu saya menyarankan, ya, kalau kenduri lah. Ini kenduri ketara yang ditahir. Dulu kenduri ketara. Sekarang ni dia kata kenduri ke kanda. Ke janda. Itu tak salah saudara. Eddie, jangan menghina majlis. Kita siaran yang begini, Eddie, saya ingin membuka minda. Sambil-sambil kita mengenang memori masa silam. Ya, saya hadir majlis perkahwinan di Melaka. Seronok. Sebab diadakan di rumah. Dan kendaranya dapat berpeluang untuk berkenalan dengan keluarga-keluarga kita yang jauh, yang kita jumpa sesekali. Saudara Abdul Hamid, dia kata, lepas itu bercerai. Setiap hari keluar dalam media masa. Ungkit sana, ungkit sini. Itu masalah. Itu masalah lah, saudara. Orang kita ni pula, kalau cerita-cerita perkahwinan tu kurang. Yang dia nak tengok, pakai baju apa. Kemudian dapat hadiah apa. Berapa hantaran, mas kahwin. Lepas itu, kenapa bercerai? Puncanya. Siapa? Ada yang curang, ada yang itu, ada yang ini dan sebagainya. Saudara, itu gambaran yang saya rasakan kita sepatutlah berusaha untuk memulakan, merubah balik. Kalau budaya tu rasanya tak sesuai, tak payah kita ikutlah. Sedangkan saudara, saya pernah menghadiri upacara majlis perkahwinan. Saya pernah menghadiri majlis perkahwinan di Palermo, di Sicily, saudara, negara Itali. Dia mudah aja, saudara. Pasangan pengantin turun pakai gaun apa semua, kemudian ada muzik, menari, duduk minum, makan, habis. Mudah saja. Kemudian saya dah pula menghadiri satu pasangan sahabat saya di US, saudara. Pun sama juga. Tak ada hebat besar-besar, datang ke rumah, lepas tu adalah muzik, semuzik pun begitu saja. Tapi perkahwinan mereka lamanya di gereja. Now I proclaim you husband and wife. You may kiss each other. Habis. Just married, naik kereta jalan pergi honeymoon. Kita di sini, saya katakan, kata orang Kelantan, untuk menyediakan belanja majlis perkahwinan. Itu belum cerita lagi soal hantaran, belum cerita lagi soal untuk pakaian. Sedangkan wang yang situ banyak adalah lebih baik digunakan untuk cari rumah, beli rumah ke, ataupun permulaan sewa rumah. Sebab bila dah masuk alam perkahwinan, nak kena sediakan rumah. Nama jadi berumah tangga. Nak cari periuk belanganya, nak cari pinggan mangkuknya, katilnya. Itulah sepatutnya wang hantaran itu digunakan dulu-dulu, saudara. Kalau dulu-dulu lah, zaman kakak saya berkahwin dulu, wang hantaran itu digunakan untuk membeli peralatan dalam bilik pengantin. Katil baru, meja makeup baru, cadar baru, tilam baru. Itu kenalah lebih kurang 3-4 ribu. Sebab dulu pun tak tinggi lah secara hantarannya sekitar dalam 3,500, 4,000. Sekarang jangan. Jangan yup. Ya, sebab betul saudara Manom, selepas kita mendirikan rumah tangga, selalu kita memerlukan banyak wang. Artinya pasangan suami isteri itu tak berkesempatan untuk menggunakan wangnya untuk merasa berbulan madu. Bila tak ada bulan madu, akhirnya bila dah kahwin, dah cari rumah sewa semua, bermadu-madu lah nanti lepas tu, saudara. Itu masalah. Kita dulu lain. Dulu bila habis saja malam tu, saudara, malam menyembah, dia panggil, kampung saya menyembah lah. Menyembah tu bertemu. Wang itu digunakan untuk pasangan pengantin nak pergi bulan madu. Tapi bulan madu pun tak jauh, saudara. Kalau kampung saya pergi Pulau Pangkor. Duduk kat hotel tu. Kena balik. Gitu sebenarnya. Saudara Marano lebih-lebih lagi lepas itu terus mandung nak pakai duit. Itu lagi seksa, saudara. Sekarang ni bukan macam dulu, arwah wan saya tu bidang kampung. Bidang kampung, saudara. Melahirkan anak tu ialah upahnya melenggang. Lepas melenggang, macam ni melahirkan anak yang pertama, taklah tinggi belanjanya, saudara. Cuma beli ubat-ubat persalinan, ubat bersalin, saudara, RM20 je, saudara. Akar kayu yang ditumbuk jadi RM400. Sekarang, kalau masuk hospital saja, saudara, untuk menyambut kelahiran cahaya mata pertama, ribuan ringgit. Lepas saja majlis perkahwinan yang begitu banyak menggunakan wang, dihabiskan hanya untuk kenduri kendara. Bagi saya, untuk apa nak tunjuk? Kenapa kita nak? Orang kata, kalau kampung saya dia, nak membesarkan ponggong aja demo ni. Akhirnya, majlis yang sepatutnya kita menyantuni keluarga, dah jadi buah mulut pula. Saudara Buddha Pasrat, dulu ada belanja hangus.
Belanja tubuh tu mas kahwin. Belanja mas kahwin tu mudah sangatlah. Kalau kalau di Selangor ni, tak silap saya dulu, RM170 ke RM320. Itu belanja tubuh. Belanja hangus tu lah. Itu naik pertama tu, naik kedua. Aduh, seksa cari duit saya. Ribuan. Tapi jodoh tak lama. Kalau dengan penuh kesederhanaan, pasangan pengantin tu pun sederhana, saya rasa jodohnya berkekalan. Dan yang seronok kalau di kampung-kampung, buat di kampung, mereka pasangan pengantin tu, dia tak boleh 1 hari 2 hari hilang diri dah, tak boleh. Dia sekurang-kurangnya kena seminggu. Artinya kalau majlis 1 hari bulan, mana dalam 28 hari bulan dia dah ada di kampung. Sebab waktu itu jemputlah apa semua, persiapan. Selepas saja majlis perkahwinan, dia tak boleh terus balik. Dia kena tunggu 3 atau 4 hari sebab dia kena pergi ke rumah ke rumah. Rumah ke rumah saudara. Malam ni rumah Pak Ngah. Bawalah isteri dia, Pak Ngah, apa khabar? Jadi Mak Ngah ni pula punya sibuk menyiapkan makanan untuk pengantin tadi ni. Besar hati sebab ini nak menyambut tetamu pengantin yang baru kahwin semalam kemarin. Dalam tempoh 3 hari tu kena pergi semua. Artinya saudara, bila nak bergaduh pun teringat. Kalau suami isteri nak bergaduh lah, katalah dia tinggal di Kuala Lumpur, nak bergaduh pun nanti apa kata Pak Ngah, apa kata Mak Lang, apa kata Mak Mandak. Kita bergaduh. Sedangkan baru lepas kita kahwin, tahu ingat tak? Mak Mandak pesan apa? Pak Ngah pesan apa? Inilah indahnya apa ni budi bahasa kalau kita buat majlis perkahwinan di kampung. Semua itu sekarang ni semakin hilang. Saudara, bagaimanapun saya cuma sekadar membuka minda anda. Fikir-fikirkanlah yang terbaik. Bagaimanapun, selamatlah saudara, berminyak-minyaklah mulut, makan nasi minyak. Kepada teman-teman yang mana menjemput saya, yang saya tak dapat hadir, saya mohon maaf. Tapi kalau di kampung tu rasa-rasanya, insya-Allah, rasa-rasa nak berlari, tapi buat di kampung, bukan buat di dewan. Kalau saya tengok jemputan tu, ketibaan sekian jam. Dewan ini, dewan ini. Nak balik, tak balik. Rugi minyak je lah, saya kata. Cari kat sini, tengok restoran penasi kandar pun sama juga, saya kata. Tapi bagi saya lah, saya rindukan suasana yang dahulu. Saudara, sama-samalah kita menjaga budaya kita yang terlalu indah, yang banyak pengajarannya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.